Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Untuk kelas Bahasa Melayu pada hari ini, kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 35 dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 40. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang benda, haiwan dan lain-lain. Contohnya, seekor kucing, 2 biji guli, 5 buah rumah. Penjodoh bilangan yang akan awak belajar pada hari ini ialah keping, ekor, buah, bilah, biji, helai dan juga batang. Okey, setiap penjodoh bilangan ini mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Okey, mari kita ketahui fungsi-fungsinya. Okey, yang pertama, ekor. Penjodoh bilangan ekor digunakan khas untuk haiwan. Contohnya, kucing, seekor kucing, 3 ekor burung dan 2 ekor ikan. Jika manusia, kita akan guna penjodoh bilangan orang. Seorang guru, 2 orang murid. Okey, begitu. Okey, yang seterusnya, helai. Okey, helai digunakan untuk benda yang nipis dan lebar. Contohnya seperti kertas. Beberapa helai kertas. Baju, 2 helai baju. Daun, sehelai daun. Okey. Yang seterusnya, keping. Penjodoh bilangan keping digunakan untuk benda yang rata, nipis dan lebar. Seperti roti, 3 keping roti. Roti yang siap dipotong berkeping-keping kita panggil penjodoh bilangannya keping. Okay. Seterusnya, tiket. 2 keping tiket. Tiket ni merupakan kertas yang tebal sedikit. Jadi dipanggil keping. Dan papan. Sekeping papan. Baik, yang seterusnya, biji. Okay. Penjodoh bilangan biji digunakan untuk membilang buah-buahan, benda yang bulat dan kecil. Contohnya seperti telur. 4 biji telur. Apple. Ini penjodoh bilangan biji untuk buah-buahan. 3 biji buah apple. Dan bola. Sebiji bola. Okey. Yang seterusnya, buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar. Seperti rumah. Sebuah rumah. Kereta. Sebuah kereta. Kerusi dan meja. Sebuah kerusi dan sebuah meja. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya ialah bilah. Bilah digunakan untuk benda yang tajam. Seperti gergaji. Sebilah gergaji. Pisau. Sebilah pisau. Gunting. Sebilah gunting. Cikgu sebut sebilah disebabkan ada 1 gunting. Jadi kita sebut sebilah gunting. Kalau ada 2 gunting dekat sini, kita akan sebut 2 bilah gunting. Okey, baik. Seterusnya, kapak. Sebilah
kapak. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya ialah batang. Okey, batang digunakan untuk benda yang panjang, lurus dan keras. Okey, contohnya sungai. Sungai adalah benda yang panjang, jadi sebatang sungai. Okey, seterusnya penyapu dan juga penyodok juga menggunakan penjodoh bilangan batang, sebatang penyapu. Okey, dan juga pensel, 4 batang pensel. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya ialah pasang. Pasang digunakan untuk benda yang berpasangan seperti sepasang kasut. Sebab ada dua, kita tak boleh pakai satu saja, kena pakai dua-dua. Dipanggil sepasang, kiri dan kanan. Sepasang kasut. Okey, sepasang anting-anting. Perlu dipakai di dua-dua belah kiri dan kanan. Dan juga sepasang baju Melayu. Ada baju dan seluar yang berwarna sama, sepasang baju Melayu. Okey, boleh faham murid-murid? Seterusnya, mari kita buka buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 35. Tajuknya, Tata Bahasa Penjodoh Bilangan, padankan saya. Pada muka surat ini, awak akan mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya. Okey, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Di dalam ayat ini ada menggunakan penjodoh bilangan keping, iaitu untuk sekeping cardboard. Mari kita lihat pada gambar ini. Okey, pada gambar ini telah menunjukkan sekeping cardboard yang berwarna biru. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, penjodoh bilangan keping digunakan untuk benda yang nipis dan rata. Okey, baik. Yang seterusnya, Prema mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Di sini juga ada menggunakan penjodoh bilangan apa? Ya, penjodoh bilangan helai, iaitu beberapa helai benang. Okay, pada gambar ini ada menunjukkan benang yang berwarna merah jambu. Okey, seperti yang cikgu jelaskan tadi, helai digunakan untuk benda yang nipis dan lembut. Okey, sesuai untuk benang. Baik, yang seterusnya ialah bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Okey, di dalam ayat ini ada menggunakan penjodoh bilangan apa? Penjodoh bilangan bilah, iaitu sebilah gunting, maknanya satu gunting. Bikin menggunakan sebilah gunting untuk menggunting bentuk. Okey, di sini ada menunjukkan sebilah gunting yang berwarna hijau. Baik, ayat yang seterusnya. Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Okey, pada ayat ini ada menggunakan penjodoh bilangan, ya, penjodoh bilangan buah, iaitu sebuah penebuk lubang. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar. Okey, sesuai untuk penebuk lubang. Okey, ayat yang seterusnya ialah mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Okey, di dalam ayat ini juga ada menggunakan penjodoh bilangan, iaitu penjodoh bilangan biji. Okey,
seperti yang cikgu jelaskan tadi, penjodoh bilangan biji digunakan untuk benda yang kecil dan bulat. Okey, biji sesuai juga digunakan untuk labuci. Beberapa biji labuci, benda yang kecil. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, baik. Seterusnya, awak buka buku aktiviti muka surat 40, aktiviti 5. Arahannya ialah tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Okey, objek di kawasan sekolah ya. Awak perlu fikirkan objek di kawasan sekolah. Contoh yang telah diberikan ialah biji. Okay, penjodoh bilangan biji digunakan untuk benda yang bulat dan kecil. Okay, seperti contoh yang diberi ialah bola. Okay. Seterusnya, telah diberikan penjodoh bilangan buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar. Jadi awak fikirkan benda yang besar. Okay, contoh yang cikgu berikan ialah kerusi. Itu sebuah kerusi. Jadi awak tulis kat sini, awak lukis gambar kerusi dan awak tulis namanya kerusi. Okey, batang. Penjodoh bilangan batang sesuai untuk benda yang panjang, keras dan lurus. Seperti apa yang ada di kawasan sekolah menggunakan penjodoh bilangan batang. Okey. Contoh yang cikgu berikan ialah pensel. Ada 3 batang pensel. Jadi awak tulis dekat sini pensel. Jadi awak nak tulis terus ayat dekat sini pun boleh. Awak tulis contoh macam nombor 2 tadi, awak tulis gambar kerusi kan, awak terus dia tulis kat sini. Amir sedang mengangkat sebuah kerusi. Sama juga dengan batang tadi, batang pensel. Jadi awak bina ayat dekat sini. Saya membeli 3 batang pensel di kedai buku. Okey. Seterusnya bilah, penjodoh bilangan bilah. Bilah digunakan untuk benda yang tajam. Okey, contoh yang cikgu berikan di sini ialah gunting. Jadi awak tulis dekat bawah ni namanya gunting. Seterusnya awak bina ayat di bawah ni. Terus bina ayat. Cikgu Mimi memotong ribbon itu menggunakan sebilah gunting tajam. Okey, kalau gambar satu je awak lukis, awak tulislah sebilah gunting. Kalau awak lukis gunting ni ada 3, awak kena tulis 3 bilah gunting. Baik, helai. Untuk helai, sesuai untuk benda yang macam mana? Helai sesuai untuk benda yang nipis seperti kertas, baju. Jadi di sini cikgu nak awak lukis sendiri benda yang awak fikirkan yang sesuai untuk penjodoh bilangan helai dan seterusnya awak bina ayat di sini. Okey, boleh? Okey, cikgu ingatkan lagi jika awak lukis gambar sebuah ataupun satu, awak perlu meletakkan penjodoh bilangannya sebuah, sebatang ataupun sehelai. Kalau awak lukis 3 batang pensel, jadi penjodoh bilangan kat sini 3 batang pensel. Okey. Macam gunting ini awak tulis 1 sahaja kan, gunting. Awak tak bolehlah tulis ayat dekat sini 1 bilah gunting. Tak, dia sebilah gunting. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, jika ada pertanyaan, ada masalah, boleh tanya kepada cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar cikgu ucapkan dan terima kasih.